Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam. Kitab yang membicarakan tentang perkara yang halal dan yang haram di dalam agama Islam, karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi dalam perbahasan yang membicarakan tentang gharizah, iaitulah perkara yang berkaitan dengan kehendak ataupun nafsu seseorang manusia. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu di dalam kejadian manusia itu, maka sudah tentu ada perkara dan ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu kepada manusia. Maka nafsu seperti mana yang kita tahu, dia ada kehendak dia, ada keinginan dia. Maka keinginan nafsu itu tidak semuanya dilarang dan ditegah oleh agama. Kalau seandainya Allah mengharamkan setiap daripada kehendak nafsu manusia, maka itu kita boleh katakan sebagai zalim, ya. Maka apakah ukuran untuk kita mengetahui kehendak nafsu itu dibolehkan ataupun tidak? Jadi kaedah dia, setiap perkara yang ada kebaikan untuk manusia itu dibolehkan, dan perkara yang tidak baik kepada manusia itu tidak dibolehkan. Maka contohnya kehendak manusia kepada makan, maka itu tidak dilarang oleh Allah. Kalau Islam melarang seorang manusia itu daripada menjamah makanan, maka itu satu kezaliman baginya. Cuma kalaulah ada di sana larangan makan tetapi makanan yang haram, apakah itu juga kezaliman? Apabila di dalam agama melarang manusia daripada memakan makanan yang haram, contohnya minum arak, maka dalam agama kita dilarang minum arak, maka apakah ia juga satu kezaliman? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana ukuran yang kita sebutkan tadi, bahawa meminum atau menjamah sesuatu yang tidak baik kepada manusia itu ditegah. Kerana apa? Kerana tak baik untuk kita. Jadi Islam tegah daripada kita melakukan ataupun menunaikan kehendak nafsu yang mana kehendak itu akan merosakkan manusia. Tetapi kalau kehendak itu mendatangkan kebaikan kepada manusia, maka itu tidak dilarang. Begitu juga soal perkahwinan. Maka kehendak dan nafsu manusia itu kepada keinginan manusia itu kepada pasangan, maka apakah dilarang dalam agama? Maka dilihat apakah kehendak manusia kepada pasangan itu mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan kemusnahan ataupun mendatangkan keburukan. Contohnya, seorang manusia nakkan kepada menjalankan hubungan laki-laki dengan perempuan, boleh ataupun tidak? Maka Islam menggariskan satu garisan yang cukup terperinci,
bahawa menjalinkan hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkahwinan, maka haram hukum dia. Kenapa haram hukumnya? Kerana ada keburukan dia. Tetapi kalau nak menjalinkan hubungan juga antara laki-laki dan perempuan, yang mana jalinan hubungan laki-laki dan perempuan itu mendatangkan kebaikan, maka itu dibolehkan dalam Islam, umpamanya berkahwin, mana menjalinkan hubungan di atas nama perkahwinan. Kenapa? Kerana situ ada tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pasangan tadi itu, laki-laki dan perempuan. Walaupun perkara yang sama, hubungan laki-laki dan perempuan, kita katalah zina ataupun bersama laki-laki dan perempuan dengan satu persetubuhan yang sah. Katalah laki-laki dan perempuan bersetubuh. Ada persetubuhan yang dihalalkan, ada persetubuhan yang diharamkan, walaupun perbuatan yang sama. Tapi kenapakah satu ini dihalalkan, satu ini diharamkan? Kerana satu ini mendatangkan keburukan, yang kedua ini mendatangkan kebaikan. Hubungan yang tidak sah yang dipanggil zina, maka itu diharamkan. Kenapa zina diharamkan? Kerana ia mendatangkan keburukan kepada kehidupan manusia. Kenapa bila dah kahwin boleh buat benda tu? Kerana ada kebaikan dia. Maka Islam meraihkan kehendak, keinginan nafsu tadi itu, yang mana keinginan itu tidak mendatangkan kerosakan, tidak mendatangkan keburukan. Persetubuhan laki-laki dan perempuan yang namanya suami dan isteri itu dibolehkan kerana tidak ada keburukan di situ. Jadi jelas bahawa kehendak manusia itu kita nak tahu bagaimana ia dibolehkan dan bagaimana ia diharamkan. Kalau ia ada kebaikan untuk manusia, dibolehkan, dan kalau ia mendatangkan keburukan kepada manusia, maka itu ditegah dalam agama. Maka kehendak manusia itu banyak, dan kita membicarakan pada malam ini berkaitan dengan gharizah ataupun keinginan. Maka keinginan manusia kepada perkahwinan, apakah perkahwinan yang diinginkan oleh seseorang manusia itu dibolehkan ataupun tidak? Contoh, seorang laki-laki nak nikah, boleh ataupun tak? Maka hukum kahwin ini, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia terletak kepada 5 hukum. Boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya sunat, boleh jadi hukumnya harus, boleh jadi hukumnya makruh, dan boleh jadi juga perkahwinan itu hukumnya haram. Kahwin boleh jadi haram kahwin, boleh jadi sunat kahwin, boleh jadi harus kahwin, boleh jadi makruh kahwin, dan boleh jadi haram kahwin itu. Jadi bagaimana hukum kepada satu amalan itu berubah-ubah daripada 1 sampai 5? Kerana melihat kepada natijah dia. Kalau seandainya kahwin seorang laki-laki dengan seorang perempuan kerana nak menzalimi dia, maka itu jelas haram. Kenapa? Kerana mendatangkan keburukan kepada manusia. Tapi kalau perkahwinan yang diwujudkan kerana sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang dibenarkan dalam agama, maka hukumnya dibolehkan. Baik, maka perbincangan yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitulah berkaitan dengan soal poligami. Kita dah bincang dalam pertemuan yang lalu tentang perkahwinan, kan, dengan siapa boleh kahwin, dengan siapa yang tak boleh kahwin, dengan siapa yang haram kahwin, dengan siapa yang... Jadi kita dah bincangkan laki-laki tak boleh kahwin dengan perempuan yang macam ni, kan? Contoh, tak boleh kahwin dengan adik-beradik, tak boleh kahwin dengan mak. Jadi itu kita dah bincang dalam pertemuan kita yang lalu. Jadi perbincangan dan perbahasan kita pada malam ini iaitulah berkaitan dengan poligami. Apa makna poligami? Iaitulah perkahwinan kepada perempuan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, dan yang keempat lah, tak ada yang kelima. Baik. Jadi sekarang kehendak seorang laki-laki kepada poligami, yakni memadukan isterinya, apakah dibenarkan dalam agama ataupun tidak? Maka kita tak boleh katakan ia dibenarkan. Kerana di sana ada dawabit ataupun ada garisan dia. Ada kadang-kadang poligami yang dibolehkan, ada juga waktu poligami yang diharamkan.
Begitu juga baik, bila sebaliknya kita tanya sebaliknya, apakah si wanita dibolehkan poligami? Maknanya si perempuan itu ingin berkahwin dengan lebih daripada seorang laki-laki. Itu jelas tak dibolehkan, ditutup pintunya oleh agama. Kenapa? Kerana perempuan berkahwin kepada lebih daripada seorang laki-laki, maka jelas dia akan mendatangkan keburukan dan akan mendatangkan kerosakan kepada kehidupan wanita tersebut dan juga generasinya akan datang. Manakala sebaliknya, apakah laki-laki yang ingin berkahwin lebih daripada seorang itu dibolehkan ataupun tidak? Maka jawapan boleh ataupun tidak dia berbeza antara satu dengan yang lain. Mungkin Ahmad hukumnya boleh poligami, Abu hukumnya boleh poligami, Zaid mungkin diharamkan baginya poligami. Jadi hukum poligami itu berbeza antara satu dengan yang lain. Ada seseorang yang dibolehkan untuk baginya berpoligami, dan ada seseorang yang lain hukumnya haram poligami. Kita tidak mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam agama itu salah, bahkan dosa besar. Bahkan boleh sampai kepada peringkat keluar daripada agama bila mana menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, judi itu haram hukum dia. Maka datang satu hamba Allah, dia kata judi itu tidak lagi haram, bahkan halal hukum dia. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram, yang diketahui oleh semua orang, yang mudah orang tahu judi ini haram hukum dia. Kemudian datang satu hamba Allah, dia kata judi tak haram, judi telah dihalalkan, maka keluar ia daripada agama. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kepada keluar Islam seseorang itu. Begitu juga sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga hukum dia boleh menjadi kufur. Seseorang contoh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Contohnya makan nasi. Kemudian kita mengatakan makan nasi hukumnya adalah haram, ataupun berpuasa Isnin Khamis hukumnya adalah haram. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang itu jatuh kepada hukum kufur. Yang itu jelas maknanya hukum kepada sesuatu perkara itu terletak kepada 5 hukum. Yang pertama mungkin boleh jadi wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Kahwin boleh jadi wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Begitu juga poligami boleh jadi, kita ambil 3 hukumlah yang mudah. Boleh jadi benda itu diwajibkan, boleh jadi benda itu disunatkan, dan boleh jadi benda itu diharamkan. Jadi maknanya poligami kepada seseorang itu apakah hukumnya halal ataupun tidak? Hukum halal. Tetapi apakah halal kepada setiap orang? Jawapannya tidak. Apakah dibolehkan untuk setiap orang? Hukum poligami halal. Islam membenarkan, Allah membenarkan perbuatan dan amalan tersebut. Tetapi apakah setiap orang boleh untuk melakukan ataupun boleh untuk melaksanakan perkara tersebut? Apakah bagi setiap orang itu dibolehkan? Jawapannya tidak. Boleh kepada sebahagian orang dan tidak dibolehkan bagi setiap ataupun sebahagian daripada orang. Baik, kita baca dulu. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang selalu terjun dalam satu realiti mendidik dan menjauhkan daripada sikap bermalas-malasan. Begitulah yang kami saksikan dengan adanya hubungan masalah poligami. Dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kahwin lebih daripada seorang. Jadi dalam agama Islam, kahwin lebih daripada seorang itu dibolehkan. Tapi bagi kaum Adam ataupun bagi kaum laki-laki, jangan bermudah-mudah dan jangan melakukan kezaliman kepada agama Islam. Jadi kalau seandainya seseorang itu berkahwin lebih daripada satu orang isteri, nak kahwin,
dua orang isteri, nak tiga orang isteri dan lebih daripada seorang, maka kalau sampai ke peringkat menzalimi agama itu, maka hukumnya haram. Contoh, seseorang itu berkahwin dua orang isteri ataupun tiga orang isteri, maka perbuatannya berkahwin lebih daripada seorang itu sehingga mendatangkan fitnah kepada agama. Contoh, dia kahwin lebih daripada seorang, ada dua isteri umpamanya, ada tiga isteri umpamanya, maka dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada sebahagian daripada isteri dia. Contoh, bila dia kahwin dengan perempuan yang kedua, yang pertama dilupakan, dikurangkan hak-hak wanita ataupun isteri yang pertama. Maka sehingga orang lihat bahawa poligami ini satu benda yang jahat, satu benda yang zalim. Islam ini tidak adil, diskriminasi bagi golongan wanita. Jadi Islam itu adil. Islam itu agama yang adil bagi setiap jantina dan setiap masa, bila masa pun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat akhir zaman. Daripada zaman dia sampailah zaman ke hari ini, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sesuai sampailah berlakunya kiamat. Jadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sesuai pada zaman dia. Contoh, poligami bukan hanya sesuai di zaman dia, tapi sesuai di zaman dia kini dan selama-lamanya. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya apabila ada seseorang manusia yang menjalankan syariat dengan cara yang salah sehingga mendatangkan fitnah kepada agama, bukan syariat itu yang salah, bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang salah, tapi yang salah itu individu tersebut. Jadi orang ini telah melakukan kezaliman kepada agama Islam. Jadi kan ada sebahagian daripada laki-laki yang berkahwin dengan dua orang isteri, maka salah seorang daripadanya tidak diberikan hak umpamanya, maka ini dia telah melakukan kezaliman kepada agama. Sebab itu awal tadi kita sebutkan bahawa apakah dibolehkan. Yang pertama kita persoalkan tentang hukum poligami. Apakah itu halal ataupun tidak? Kita katakan halal hukumnya. Cumanya apakah sesuai bagi setiap daripada setiap orang? Maka jawapannya tidak. Kan? Ada orang yang sesuai, ada orang yang tidak sesuai. Ada orang yang boleh untuk poligami, ada orang yang diharamkan baginya poligami. Bukan sebab poligami itu, tapi ada sebab-sebab yang lain menyebabkan haram dan berdosa baginya untuk berpoligami. Contohnya kita bagi beginilah. Contoh, seseorang katalah hukum makan durian. Sekarang musim durian, banyak durian hari ini. Apa hukum makan durian? Maka kita katakan hukum makan buah-buahan yang tidak tidak disebutkan haram dalam agama kita itu halal hukum dia. Nak makan durian, ada tak dalil mengatakan haram makan durian? Tak ada. Ya, maka halal nak makan durian, nak makan pisang, nak makan dokong, nak makan manggis, nak makan apa saja makanan, maka hukumnya dibolehkan, kan? Jadi hukumnya halal untuk dimakan buah durian. Tapi apakah sesuai untuk setiap orang? Maka kita katakan tidak. Ada orang yang sesuai untuknya ataupun bagi dia makan buah durian, maka halal bagi dia, ahlan wa sahlan, bismillah, boleh makan, kan? Tetapi ada sebahagian daripada orang yang tak sesuai baginya buah durian. Kenapa tak sesuai? Mungkin dengan sebab penyakitnya. Kalau dia makan, maka akan mendatangkan penyakit. Dia makan buah durian, maka mungkin akan rosak dirinya, akan musnah dirinya. Maka apakah hukum bagi dia, orang tersebut makan buah durian? Maka kita katakan haram. Bukan buah durian itu yang haram, tapi sebab dia memakan buah durian tadi itu berlakunya satu kerosakan, maka haram bagi orang tersebut, kan? Tetapi bagi orang yang lain, dia nak makan buah durian sekali makan 3-14 biji, tak ada masalah bagi dia, kan? Tak ada macam mana, tak ada darah tinggi, tidak merosakkan dirinya langsung. Maka apakah hukum makan durian? Bagi orang tersebut, maka hukumnya boleh. Yang tadi yang pertama, makan, nanti dia akan
akan menyebabkan darahnya, gulanya naik tinggi dan akhirnya akan rosak, akhirnya dia akan sakit yang teruk dan segala macam. Bila dia sakit nanti isteri jadi susah, anak-anak jadi kelang kabut, maka baginya haram ataupun tidak dibolehkan makan. Begitu juga soal poligami. Maka apakah dibolehkan? Apa hukum poligami? Kita katakan harus dibolehkan dalam agama, boleh. Tetapi apakah sesuai bagi setiap daripada manusia? Maka kita katakan tidak. Ada orang yang dibolehkan dan ada orang yang tidak dibolehkan. Maka di sini tuan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahulah kita. Di sini kita dapat jawapan. Seseorang wanita ataupun kita panggil isteri, apakah hukum seorang isteri mengharamkan, bukan mengharamkan, apakah hukum seorang isteri melarang suaminya daripada berkahwin lebih daripada seorang? Contoh, si isteri ni dia larang suami dia daripada nikah dua ataupun nikah lebih daripada satu. Kan dia tak bagi, dia kata tak boleh, awak tak boleh, awak cukup dengan saya seorang, tak boleh nikah lebih daripada seorang. Mungkin ada sebahagian daripada suami dia kata apa? Dia kata kenapa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan? Mungkin ada orang yang tengah dia kata tak boleh macam tu, boleh jadi kafir. Ada orang yang kata masuk neraka seorang isteri yang melarang suaminya daripada berkahwin lebih daripada seorang. Jadi ini bagi wanita. Mungkin pada awal-awal kita sebut tadi tajuk dia poligami, mungkin tak biasa amalan ni tajuk poligami ustaz nak dengar. Jadi sebenarnya kalau kita faham agama, insya-Allah kita akan aman. Jadi saya bagi jawapan kepada wanita. Apakah kita sebagai isteri tak boleh untuk melarang suami daripada berkahwin lebih daripada seorang? Jadi laki-laki atau suami-suami ni payah hal ni kan. Jadi apakah boleh ataupun tidak si isteri larang suaminya daripada berkahwin daripada seorang? Baik, jawapannya kita sebut pada awal tadi bahawa poligami ini adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama, kan? Hukumnya halal, hukumnya boleh. Macam contoh kita makan nasi, macam contoh kita puasa Isnin Khamis, kan? Boleh ataupun tidak boleh, kan? Macam kita baca Quran, apa hukumnya? Itu syariat dituntut, maka itu satu ibadah. Baik, jadi poligami hukumnya boleh, tetapi sesuai ataupun tidak bagi setiap orang dan masa, maka kita katakan tidak. Bermakna kalau seseorang itu tidak sesuai baginya untuk melakukan poligami, maka tidak salah bagi isteri tersebut menghalang suaminya daripada berkahwin lain. Sebab apa? Sebabkan syariat mengatakan suami ini tak layak berkahwin lebih daripada seorang dengan sebab-sebab yang tertentu. Kita dah sebutkan tadi. Yang pertamanya contoh, kalaulah perkahwinan itu menzalimi. Menzalimi siapa? Yang pertamanya menzalimi agama. Angkara dia Islam dipandang serong, angkara dia syariat Islam poligami itu dipandang tidak adil oleh sebahagian daripada wanita. Maka dia telah menzalimi agama Islam kerana perbuatan dia. Islam menghalalkan poligami itu cantik bagi siapa, yang macam mana, waktunya bila. Tapi laki-laki ini telah melakukan poligami dengan cara yang salah, dengan tidak berdisiplin, maka dia telah melakukan kezaliman kepada agama Islam, maka dia tidak layak untuk berpoligami. Satu. Dan yang kedua, kalau seandainya poligami itu dia menzalimi golongan wanita, menzalimi isterinya, menzalimi keluarganya, maka dia adalah suami yang tidak dibolehkan untuk poligami. Bermakna kalau seandainya isteri tadi itu melarang suaminya, yang mana suaminya itu tidak layak untuk berpoligami, maka hukumnya tidak salah, tidak masuk neraka dan tidak keluar daripada agama. Maka si suami jangan mudah-mudah mengatakan awak tak boleh berkata macam tu, awak telah mengharamkan yang Allah halalkan. Dan dia tidak mengharamkan poligami, cuma isteri tadi melarang si suaminya daripada poligami kerana dia tahu suaminya tidak layak untuk berpoligami.
Kan kita ambil contoh beginilah, kan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh begini. Katalah kita ambil contoh begini. Baik, membaca Quran. Kan membaca Quran itu apa hukum dia? Itu ibadah. Kan itu ibadah. Boleh tak kita mengharamkan membaca Quran? Itu tak boleh. Kan? Baca Quran itu haram hukum dia? Tak boleh. Kan? Kerana membaca Quran itu sebagai ibadah. Bila sebut ibadah, ini adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas yang itu? Baik. Tiba-tiba si isteri melarang suaminya membaca Quran. Isteri larang suaminya baca Quran. Maka apa hukum dia? Maka di sini kita tengok, kan? Si isteri melarang suaminya baca Quran, apakah dengan tidak ada sebab? Dia tak suka dengar bacaan Quran ke? Ataupun dengan sebab? Maknanya, dia larang suaminya baca Quran pada waktu ini kerana tak sesuai waktu ini dia baca Quran. Kita ambil contoh lah, kita ambil contoh. Seorang suami bekerja, keluar daripada rumah pukul 6 pagi, kan? Kadang-kadang keluar sebelum subuh, nak elak daripada jam. Kemudian balik rumah sampai pukul 5, sampai pukul 6 di rumah. Jadi satu hari siang tak ada kat rumah. Tak jumpa isteri, tak jumpa anak-anak. Anak-anak tak dan bangkit, dia pun dah keluar dah. Jadi anak-anak maknanya tak sempat nak bermain dengan ayah dia, kan? Sibuknya ayah. Sabtu Ahad pula macam-macam urusan di luar rumah yang perlu diuruskan. Jadi tiba-tiba balik daripada pejabat, kita masuk rumah mandi. Sekiranya yang si laki-laki tadilah atau si ayah tadi ni balik rumah pukul 5.30, pukul 6, 6.30 sampai rumah, masuk mandi-mandi, masuk bilik, buka Quran baca. Maka isteri kata, bang, kan, abang tak payahlah baca Quran waktu ni. Anak-anak bila nak main dengan abang? Nanti solat maghrib abang nak pergi surau. Anak-anak baca buku, lepas isyak tidur. Jadi bila anak-anak waktu ada masa, ada waktu dengan ayah dia. Bila anak-anak ada waktu dengan abang. Jadi si isteri melarang suaminya kerana membaca Al-Quran, bukan membaca Quran itu, tetapi waktu yang tidak sesuai. Dia tidak layak baca Quran masa itu. Baca Quran tidak lepas maghrib lah baca, lepas isyak lah baca. Sekarang berikan masa untuk isteri, berikan masa untuk anak-anak. Sampai rumah main dengan anak-anak, main dengan isteri. Itu yang lebih baik daripada kita membaca Quran. Bukan kita katakan baca Quran itu tidak baik, tapi baca Quran dengan tidak beradab. Bukan maksud baca Quran tidak beradab ni tidak bertajwid, tidak. Baca Quran dengan cara yang salah, dengan waktu yang salah, itu juga dipanggil membaca Quran dengan tidak beradab. Contoh juga seorang yang bertaranum dalam tandas, kan? Ditaranum dalam tandas, itu baca Quran tetapi dengan tidak beradab, maka hukumnya ditegah dalam agama. Jadi begitu juga soal poligami, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dosa, apakah salah si isteri itu melarang suaminya daripada melakukan poligami? Maka kita katakan, apa sebab isteri tadi itu melarang suaminya daripada poligami? Kerana melarang poligami, suami melakukan poligami itu boleh jadi salah, boleh jadi tidak salah, kan? Kalaulah isteri tahu memang betul suami tidak layak, kerana sebelum nafkah pun dia tak bagi, kan? Apa urut isteri pula tiba-tiba bagi tahu nak menikah lain, maka sudah tentu layak bagi isteri itu melarang suaminya daripada poligami. Bukan poligami itu haram, tidak, tapi tak sesuai bagi si laki-laki tersebut. Jadi kalau dia buat juga, maka dia akan melakukan kezaliman, kan? Dia buat zalimkan isteri dia, dia akan buat zalimkan anak-anak dia akan buat zalim kepada agama. Jadi banyak orang akan terkena kezaliman yang telah dilakukan oleh si laki-laki tadi. Maka jelas bahawa si isteri tadi itu bila mana melarang suaminya melaksanakan poligami, maka tidak kita katakan tak semestinya haram dan salah. Tapi kalaulah dilakukan dengan cara yang betul ataupun dengan sebab-sebab yang munasabah, maka si isteri itu tidak bersalah. Ataupun contoh, kan dalam katalah ada suami yang
dia tak tergamah untuk kahwin, kahwin dengan isteri yang nombor 2 senyap-senyap. Dia bagi tahu kat isteri dia, dia kata, yang abang nak nikah lagi satu, kan? Abang nak nikah lagi satu. Maka isteri itu melarang, kan? Dia kata, tak payahlah, awak tak payah, cukuplah dengan air seorang. Dia tak boleh, awak tak boleh kahwin lain. Contoh, kan? Contoh. Maka di situ dalam Islam dituntut untuk wasyawirhum, hendaklah kamu bermusyawarah. Jadi bermusyawarah itu sudah tentu tak semestinya, maknanya bila kita bermusyawarah di pejabat umpamanya, kan ada orang yang bagi, ada orang setuju, ada orang yang tidak setuju, kan? Orang yang tidak setuju itu ada sebab-sebab dia, maka perlu mesyuarat dalam hal-hal agama, maka perlu mesyuarat, kan? Di pejabat kita perlukan mesyuarat, di dalam rumah tangga juga kita perlukan mesyuarat. Jadi bila dalam mesyuarat, bila sebut mesyuarat ini, ada orang yang setuju, ada orang yang tidak. Jadi yang tidak setuju itu disebutkan apa sebab dia tak setuju, kan? Apa sebab dia tak setuju? Yang isteri tadi, apa sebab dia tak setuju suami dia berkahwin lebih daripada seorang? Maka itu mesyuarat yang dituntut dalam agama. Bermakna, tuan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu dan juga akak-akak sekalian, maka jelaslah di situ bahawa bagi si suami yang berkahwin, kakak kena tahu juga, kan? Bahkan begitu juga suami-suami perlu tahu bahawa seorang laki-laki, seorang suami yang berkahwin dengan isteri yang kedua, ketiga dan yang keempat tanpa pengetahuan daripada isteri yang pertama, sesungguhnya dia telah meninggalkan satu perintah dalam agama, iaitulah bermesyuarat dulu dengan isteri dia. Kita mesyuarat, kan? Jadi tak apa, hak suami untuk kahwin lebih daripada seorang itu betul, tetapi kamu tidak beradab dalam menjalankan syariat. Dengan keadaan dan dengan akhlak kamu itu, kamu telah melakukan sebenarnya kerosakan ataupun fitnah kepada agama Islam, kan? Jadi dia tengok dah kahwin, dah lepas 3-4 bulan atau lepas tahun, barulah si isteri tu tahu suami dia kahwin dengan isteri yang lain, kan? Jadi selama ni tak bocor rahsia tu. Sebab apa tak bocor? Suami selalu bohong isteri dia. Abang ada mesyuarat lah. Abang ada mesyuarat, katalah dia duduk di Kuala Lumpur. Abang ada mesyuarat dekat Kelantan 3 hari. Jadi mungkin dalam 5 hari lah abang tak balik. Dia bohong rupanya. Rupanya dia ada isteri yang kedua yang duduk tak jauh, mungkin duduk di Shah Alam, kan? Dia berbohong kepada isteri dia. Maka apakah itu satu kebaikan dalam agama? Jadi kita boleh fikir, kan? Kita katalah nak kahwin, kan? Kemudian kita terpaksa melakukan banyak benda yang salah, kan? Kita bohong isteri itu salah, kan? Berbohong terhadap isterinya. Satu hari katalah kantoi, si laki-laki itu atau suami itu kantoi, berjalan dengan seorang perempuan ataupun berdua-duaan dalam satu kereta, kan? Katalah itu isteri dia, isteri yang nombor 2. Maka isteri nombor 1 itu dapat maklumat itu, ataupun kantoi katalah melalui perbualan telefon dan sebagainya. Maka si suami tadi itu berbohong kepada isteri dia. Dia kata tak, itu adik angkat, tak, itu adalah isteri kepada kawan, tak, itu adalah bla 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 bla. Maka itu salah, kan? Selalu orang laki-laki suami ini dia kata poligami itu hak suami, itu dibenarkan dalam agama. Ya betul, dalam agama itu dibenarkan, tetapi perlu kepada garis-garis panduan dia. Ada garis-garis yang tertentu, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tetapi dalam yang sama kamu berbohong dengan isteri kamu itu jelas-jelas salah. Berbohong itu salah. Kemudian juga kamu telah meninggalkan bermesyuarat, berbincang, kamu telah meninggalkan perintah itu, kan? Jadi bincang dulu dengan isteri, apa pandangan awak, kan, kalau seandainya saya nak kahwin lain. Okey. Jadi si suami ini ingin berkahwin dengan perempuan yang lain itu, apa sebab sekalipun kalau ia dibenarkan dalam agama, dia boleh buat. Contohnya katalah ada seorang perempuan, kan, dia ada anaknya 6 orang, suaminya tak ada, dia adalah janda, anak 6, anak kecil-kecil, perlukan bimbingan. Kita nak menikah dengan dia, bagi tahu isteri kita nak jaga anak-anak. Itu satu sebab. Dan sebab yang lain, katalah contoh ramai wanita yang pada waktu itu daripada laki-laki,
Mungkin dengan sebab peperangan dan dimaklumkan di negara perang, contoh di Syria kan, ada sahabat saya maklumkan bahawa di sana ada orang yang bagi dia kena nikah juga. Siapa dia don't tak kisah dah. Bahkan ada satu dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada satu kita panggil seorang suami perlu paling kurang 2 orang isteri. Siapa laki-laki yang menolak untuk poligami, maka dia adalah laki-laki yang dayus, dia adalah laki-laki yang lemah, dia adalah laki-laki yang tak bagus. Sampai peringkat macam tu. Kenapa? Kerana wanita tu ramai. Dengan sebab berlakunya peperangan, maka ramai yang syahid, ramai yang meninggal di kalangan laki-laki yang selalu ikut perangan. Jadi laki-laki jadi sikit, perempuan jadi ramai. Jadi pada waktu itu perlunya kepada poligami. Jadi kalau itu di antara sebab kan laki-laki ingin berkahwin lebih daripada seorang. Mungkin juga sebabnya kerana mungkin perempuan itu cantik, dia tergoda dengan wanita itu. Daripada melakukan perbuatan zina, daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok dengan wanita itu, maka dia mohon izin daripada isteri untuk berkahwin. Maka itu sebab. Jadi apakah dibolehkan? Kalau sebab-sebab yang kita nak kahwin tadi itu tidak ditegah dalam agama, maka silakan. Tapi kalau contoh kahwin dengan dia sebab apa? Contoh nak ambil harta dia, lepaslah kahwin nanti nak ceraikan dia, ataupun kahwin dengan sebab nak menzalimi dia, maka itu jelas haram. Minta itu pun dah salah dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi si laki-laki kena faham bahawa walaupun dalam agama itu dibolehkan, dalam agama itu poligami itu dibolehkan, tetapi kita apakah sesuai ataupun tidak untuk berpoligami, kan? Hatta Nabi SAW juga pernah melarang Sayyidina Ali daripada memadukan anak dia. Jadi kan Fatimah berkahwin dengan Ali. Kan Rasulullah SAW yang melarang Ali daripada berkahwin ataupun memadukan Fatimah itu. Bahkan disebutkan bahawa Ali itu telah bertunang dengan seorang perempuan. Maka akhirnya dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Maka kita faham tadi bahawa poligami jelas hukumnya halal, tetapi tidak apakah sesuai untuk semua orang, maka kita katakan tidak. Ada yang sesuai, ada yang tidak, kan? Maka yang paling penting, yang paling mustahak, kita si laki-laki atau suami perlu mendidik isterinya dengan baik, kan? Kita ada dengar bahawa si isteri tolong mencarikan madunya, tolong carikan isteri kedua bagi suami dia. Maka itu adalah satu kelebihan, itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada sebahagian daripada orang. Cumanya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya poligami itu menyebabkan isteri itu jadi gila, kan? Dia akan katalah kalau abang kahwin lain, akan terjun bangunan. Kalau abang bla bla bla. Jadi kalaulah kita laki-laki yang inginkan poligami dan akhirnya menyebabkan satu kerosakan yang berlaku, kematian dan sebagainya, maka pada waktu itu kita tengok mana keperluan yang perlu didahulukan. Apakah perlu mendahulukan nyawa isteri yang dikatakan terjun bangunan, atau mendahulukan nafsu kita, membiarkan isteri kita meninggal? Kita isyak pun dah masuk. Jadi itulah yang kita boleh kongsikan pada malam ni sebagai ringkasannya, muslimin dan muslimat, ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbincangan kita berkaitan dengan poligami. Maka poligami dalam agama itu hukumnya halal, hukumnya dibolehkan. Apakah sesuai untuk semua orang? Maka kita katakan tidak. Sebab saya pun tak sempat untuk baca kitab pada malam ni, sebab banyak dan ada benda yang lebih penting untuk saya simpulkan dan saya kongsikan kepada tuan-puan yang menonton, yang mendengar pada malam ni. Jadi itulah yang saya dapat simpulkan. Dan juga selalu wanita itu dipersalahkan, dimasukkan ke neraka kerana menghalang suaminya daripada berkahwin lain. Maka kita dah jelaskan tadi bahawa kalaulah benar suami itu tidak layak berpoligami, maka isteri itu melarang, maka itu tidak salah, kan? Yang keduanya, bila isteri itu menegah suaminya daripada poligami atas dasar mesyuarat, dia berbincang dengan suami dia bagi pandangan dia, maka itu juga tidak salah bagi seorang wanita itu. Dan juga bagi laki-laki yang inginkan poligami, perlu kamu ikut panduan yang dibenarkan dalam agama, kan? Jangan sampai kamu menconteng
arang kepada agama, dan jangan kamu rosakkan agama. Dan juga sudah pasti dengan poligami yang kamu jalankan perlu dengan disiplin, yang perlu dengan keadilan. Itu kita dah makruf kan, kita dah makruf perlu adil kepada isteri, perlu adil kepada isteri-isteri kita, perlu adil kepada dua rumah kalau ada dua orang isteri. Yang disebutkan adil itu adalah adil dari sudut zahirnya tadi itu, pendidikan, adil nafkah dan sebagainya. Tapi dari sudut kecintaan di dalam hati yang kita tak mampu nak membezakan, kita tak mampu nak kawal itu, maka itu di luar daripada bidang kuasa kita, maka itu tidak kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katalah kita ada 4 orang isteri, tapi isteri yang kedua ni kita cinta lebih daripada yang lain. Itu soal hati kita tak mampu nak, kita tak mampu nak kuasai, maka itu tidak salah dalam agama. Cuma dari sudut nafkah kita perlu sama rata, kita perlu adil, masa kita perlu adil, pendidikan kita perlu adil. Yang itu kita perlu berlaku adil. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah perbincangan yang kita dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Jadi saya di Kuala Lumpur dah azan dah. Jadi saya tak pasti kan di Shah Alam kita dah azan atau belum. Jadi itulah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. Kalau ada masa insya-Allah kita akan sambung sekali lagi berkaitan dengan poligami dalam pertemuan kita yang akan datang, dan kita harapkan mudah-mudahan kan pada bulan akan datang kita dapat berkuliah secara bersemuka di surau kita, Surau An-Nur, mudah-mudahan insya-Allah. Rindu dah dengan tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak ini dan segera, dan berikan kesihatan kepada kita semua, dan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ni insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu dulu untuk kita malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.